Pagi, saya Farhana. Saya akan mengajar subjek akhlak untuk tahun ini. InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk ke pelajaran yang pertama yang bertajuk Pekerja Produktif Negara Cemerlang. InsyaAllah sama-sama kita dengarkan dan tonton video yang Ustazah kongsikan ini. Okey, untuk pelajaran yang pertama, tajuknya Pekerja Produktif Negara Cemerlang. Okey, pekerja yang produktif ni macam mana? Kita akan belajar kejap lagi. Okey, yang pertama sekali kita akan belajar tentang pengenalan. Okey, pengenalan tajuk lah. Okey, Islam menyuruh umatnya bersifat rajin. Agama Islam sendiri menyuruh kita untuk bersifat rajin, bersungguh-sungguh. Okey, bekerja dengan bersungguh-sungguh, berkualiti dan produktif. Okey, berkualiti tu maksudnya kalau buat kerja tu buat yang elok lah, dengan sempurna dan produktif. Produktif ni maksudnya rajin, tak malas. Okey, seterusnya orang Islam belum dapat memenuhi keperluan sendiri secara bebas dan masih banyak bergantung kepada bangsa lain. Okey, maksudnya kat sini kita punya barang-barang, keperluan kita banyak lagi yang kita guna yang bukan orang Islam yang buat. Kalau kita perasan lah, ekonomi negara kita pun lebih banyak dimonopoli oleh bangsa asing. Okey, orang Cina, okey, orang India kan. Okey. Apa akan jadi? Dikata kebergantungan ini akan berterusan sekiranya orang Islam tidak produktif atau berkualiti rendah. Maksudnya ekonomi umat Islam akan terus lemah kalau kita tak rajin ataupun kita punya barang-barang tak berkualiti. Contohnya orang Islam ada buat produk, ada buat barang-barang tapi tak berkualiti sama macam orang bukan Islam buat. Okay, jadi kita tak akan maju selagi mana kita masih lagi malas, masih lagi mengharapkan bangsa asing. Dan kita punya barang-barang pun tak berkualiti. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada pengertian. Okey, pengertian pekerja produktif. Okey, pekerja produktif ni siapa? Pekerja produktif adalah pekerja yang mempunyai ciri-ciri yang berkualiti. Okey, ada dua maksud dia. Yang pertama, pekerja yang mempunyai ciri-ciri yang berkualiti. Yang kedua, dan berkeupayaan menghasilkan sesuatu yang kreatif serta lebih dari biasa. Okey, maksudnya yang pertama tadi, pekerja yang mempunyai ciri-ciri yang berkualiti. Ciri-ciri berkualiti maksudnya apa-apa pekerjaan yang dibuat semuanya cantik, kemas. Macam kamu sebagai pelajar, bila cikgu pergi kerja sekolah, buat dengan baik, dengan kemas, dengan cantik. Okey. Dan yang kedua, berkeupayaan menghasilkan sesuatu yang kreatif. Okey, mampu menghasilkan ataupun mampu membuat sesuatu yang kreatif. Kreatif ni maksudnya benda yang bukan biasa-biasalah. Maksudnya kalau cikgu suruh lukis bunga, awak jangan lukis bunga je, awak lukis lebah, lukis dia punya daun, akar. Okey, itu kreatif. Serta lebih dari biasa. Dan awak bukan buat benda yang biasa-biasalah. Maksudnya kalau cikgu suruh melukis, jangan lukis je warna lah sekali. Macam tu, lebih daripada biasa. Ia dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan dalam waktu yang singkat. Okey, selain daripada tu, pekerja yang produktif ni dia boleh siapkan sesuatu dalam masa yang singkat. Okey, contohnya kalau cikgu bagi kerja, cikgu kata esok hantar, awak tak, hari ni juga awak hantar. Okey, itu maksudnya awak ni seorang yang produktif, yang rajin lah. Maksudnya bila cikgu cakap tu buat, tapi buat lebih daripada yang cikgu harapkan. Tu dari segi pelajar lah, kalau awak sebagai pelajar. Okey, sebab awak belum bekerja, tapi benda ni boleh diguna pakai lah. Okey, jadi ingat tadi kita dah belajar tentang pengertian pekerja produktif. Okey, Ustazah dah ringkaskan dalam nota ni. Okey, pekerja produktif negara cemerlang. Okey, pekerja produktif itu siapa? Okey, bagaimana kita nak kata seseorang itu pekerja yang produktif? Dia ada dua ciri-ciri. Okey, yang pertama, pekerja yang mempunyai ciri-ciri yang berkualiti. Tadi Ustazah katalah. Okey, ingat yang pertama dia ada ciri-ciri yang berkualiti. Okey, yang kedua, dia berkeupayaan menghasilkan sesuatu yang kreatif serta lebih dari biasa. Dia mampu menghasilkan sesuatu yang kreatif, yang luar biasa. Okey. Dua perkara ni ataupun dua ciri-ciri pekerja produktif ni kamu kena ingat dan hafal. Ustazah akan suruh awak ulang dalam bentuk rakaman video. Okey. Okey, bagi memudahkan pelajar sekalian untuk lebih memahami tentang apa itu pekerja produktif, Ustazah akan kongsikan sebuah video untuk ditonton, video pendek berkaitan dengan semut. Okey, jadi insyaAllah selepas menonton video tersebut, anak-anak akan dapat memahami bagaimana seorang pekerja yang produktif. Okey? Okey, jom kita tonton video tersebut sama-sama.
Okey, anak-anak murid semua dah tengok video yang berkaitan dengan semut yang produktif. Okey, macam mana dia kreatif untuk mencari jalan bagaimana untuk menjatuhkan daun dengan lebih mudah, okey, dan mengumpulkan daun-daun tersebut dengan lebih sistematik. Okey, jadi dia mengajar kawan-kawan dia yang lain bagaimana untuk menjadi pekerja yang produktif. Okey, semut tadi tu itu adalah salah satu contoh pekerja yang produktif. Okey, dia cari jalan ataupun dia berfikir macam mana untuk menghasilkan sesuatu yang lain daripada biasa, yang luar biasa. Okey, walaupun dia nampak macam nakal kan semut tadi kan, tapi dia sebenarnya berfikiran cerdik dan kreatif. Okey, sehingga dia menjumpai satu cara yang lebih mudah bagaimana untuk mengumpulkan daun dan menjatuhkan daun tersebut dengan cara yang lebih mudah. Okey, baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada dalil anjuran bekerja dengan berkualiti. Okey, apa bukti dalam Al-Quran dan hadis yang menunjukkan bahawa kita ni dianjurkan bekerja dengan berkualiti, kita ni disuruh bekerja dengan berkualiti, bekerja yang sungguh-sungguh, bekerja yang elok, kemas. Okey, ada dua dalam buku ni, ada disenaraikan dua dalil. Yang pertama daripada Al-Quran, yang kedua daripada hadis. Okey, yang pertama daripada Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Okey, ini adalah dari surah At-Taubah ayat 105. Okey, artinya, dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu akan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata. Kemudian ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. Okey, maksudnya kat sini tafsir ini mengatakan, dan katakanlah wahai Muhammad, Allah perintahkan kepada Muhammad untuk menyeru kepada umat Nabi Muhammad, beramallah kamu akan segala yang diperintahkan. Okey, Nabi Muhammad seru kaum dia untuk beramal dengan apa yang Allah perintahkan, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. Maksudnya Allah nampak, Rasul nampak apa yang kita buat. Okey, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah. Dan kita ni akhirnya nanti akan kembali kepada Allah, akan mati. Okey, kita ni akhirnya akan mati dan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan juga yang nyata.
Okey, dia kata, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata. Okey, maksudnya akhirnya kita akan kembali juga kepada Allah. Kita akan mati. Okey. Dan kita akan kembali kepada Allah yang mengetahui apa benda pun yang berlaku dalam dunia ni, sama ada perkara gaib ataupun yang nyata, yang terang-terangan. Okey, yang gaib ni benda yang kita tak nampak lah. Allah tahu semua. Kemudian ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. Okey, kemudian Allah akan terangkan balik kat kita, tunjuk kat kita satu persatu apa yang kita dah buat. Okey, sepanjang kita hidup apa yang kita buat. Okey, jadi itu adalah dalil ataupun bukti daripada Al-Quran yang menunjukkan bahawasanya Allah sendiri menyuruh kita untuk buat kerja kita dengan bersungguh-sungguh dan berkualiti. Okey, sebab Allah nampak dan Allah akan bagi tahu kat kita balik apa yang kita buat. Yang kedua, dalil daripada hadis. Okey, daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadis ni disampaikan oleh Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha, dia menceritakan semula bahawasanya Nabi telah bersabda. Okey, dia kata Nabi bersabda, innallaha yuhibbu iza amila ahadukum amalan an yutqinah. Okey, dia kata ini hadis daripada riwayat Imam At-Tabrani. Okey, maksudnya sesungguhnya Allah menyukai seorang kamu apabila dia bekerja dalam satu pekerjaan, dia melakukannya dengan tekun. Okey, apa itu tekun? Tekun ni bersungguh-sungguh. Okey, fokus. Macam awak belajar, fokus. Betul-betul tumpukan perhatian. Okey, itu adalah maksud tekun lah. Okey, hadis ni nak kata Allah suka kalau kita buat sesuatu tu kita buat sungguh-sungguh, bukan buat sambil lewa, tulisan tak cantik, kerja tak buat, okey, buat cincai-cincai. Okey, jadi Allah lebih suka kalau kita buat kerja kita ni betul-betul sungguh-sungguh, Allah nampak semua tu. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu akan datang. Dan kita akan sambung juga tajuk ini sedikit lagi. Ada lagi 3 kategori yang kita perlu belajar pada minggu depan, insyaAllah. Okey, sehingga bertemu lagi pada minggu depan, insyaAllah. Assalamualaikum.